هذه السنة لله تعالى. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah. Assalamualaikum murid-murid. Ustazah harap murid-murid semua sihat dan sentiasa bersemangat. Nama Ustazah Nurul Adha binti Mak Yatim dari Sekolah Kebangsaan Seksyen 19 Shah Alam. Bagaimana dengan serutan lagu tadi? Apa yang murid-murid dapat fikirkan berkenaan dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini? Ya, betul tu murid-murid. Pada hari ini, Ustazah akan menerangkan mengenai tajuk ibadah puasa. Sebelum Ustazah teruskan dengan pembelajaran pada hari ini, murid-murid perlu menyediakan buku teks bersama dengan mini papan putih dan marker papan putih ataupun buku catatan bersama pen atau pensel. Seterusnya, kita lihat objektif pembelajaran terlebih dahulu. Pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat: pertama, menyatakan maksud puasa. Kedua, menjelaskan syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah puasa. Ketiga, menghuraikan rukun dan sunat puasa serta perkara yang membatalkan puasa. Kita mulakan pembelajaran kita hari ini dengan dalil mengenai puasa. Apakah yang membuktikan puasa di bulan Ramadan itu wajib dilaksanakan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu berfikir. Ya murid-murid, ayat yang dibacakan tadi menunjukkan bahawa kewajipan berpuasa telah bermula sejak dari zaman Nabi-Nabi yang terdahulu. Dalil di dalam ayat ini dengan jelas menunjukkan mengenai hukum berpuasa. Apakah hukum puasa yang terdapat di dalam ayat sebentar tadi? Hukum puasa di bulan Ramadan adalah wajib kepada orang yang cukup syarat. Ya, betul tu adik. Hukum berpuasa di bulan Ramadan adalah wajib ke atas orang-orang yang cukup syarat wajib puasanya. Mari kita lihat pula apakah pengertian puasa. Apakah yang dimaksudkan dengan puasa? Puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan terbatalnya puasa. Bermula daripada terbitnya fajar pada waktu subuh hingga terbenamnya matahari, iaitu ketika menjelangnya waktu maghrib, beserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Kita beralih pula pada syarat-syarat wajib puasa. Syarat wajib yang pertama ialah Islam. Wajib puasa ke atas seorang yang Muslim. Kedua, berakal. Wajib ke atas seseorang yang waras dan tidak gila untuk berpuasa. Ketiga, ialah baligh. Wajib ke atas seseorang yang telah baligh untuk berpuasa. Dan syarat wajib yang keempat ialah mampu berpuasa. Seseorang yang sihat dan tidak uzur, wajib ke atasnya untuk berpuasa. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan syarat-syarat sah puasa. Syarat sah yang pertama ialah Islam. Tidak sah puasa seseorang yang bukan Muslim. Kedua, mumayyiz. Tidak sah puasa seseorang yang belum dapat membezakan antara yang baik dan buruk, juga yang hak dan batil. Ketiga ialah berakal. Tidak sah puasa seseorang yang tidak waras ataupun gila. Dan syarat sah yang keempat ialah suci daripada haid, nifas dan wiladah.
Tidak sah puasa seseorang yang masih belum bersih daripada darah haid, nifas dan wiladah. Adakah murid-murid dapat mengenal pasti perbezaan di antara syarat wajib dan juga syarat sah puasa? Mari kita lihat semula satu persatu isi-isi yang terdapat di dalam kedua-dua syarat tersebut. Bandingkan. Bagaimana? Ya, Ryan. Adakah perbezaan keduanya dapat dikenal pasti? Bagus. Betul tu, Ryan. Perbezaan bagi syarat wajib puasa ialah jatuhnya hukum wajib berpuasa ke atas seseorang yang memenuhi keempat-empat syarat tersebut. Iaitu ke atas siapa puasa itu diwajibkan. Sebagai contoh, wajib puasa ke atas seseorang yang Islam, tidak gila, baligh atau cukup umur dan sihat. Manakala perbezaan bagi syarat sah puasa pula, sah puasa bagi seseorang yang memenuhi keempat-empat syarat tersebut. Contohnya, sah puasa seorang Muslim yang mumayyiz, iaitu yang dapat membezakan yang baik dan buruk, waras dan tidak gila, serta suci daripada darah haid, nifas dan wiladah. Kita beralih pula pada rukun puasa. Rukun ialah perkara yang wajib dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan dalam ibadah. Rukun pertama, niat puasa. Setiap niat yang dilakukan hendaklah pada malam hari sehingga sebelum terbitnya fajar. Niatnya begini. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa pada esok hari untuk menunaikan fardu pada bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Rukun kedua, menahan diri. Hendaklah kita menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Seterusnya, kita beralih kepada sunat puasa. Pertama, bersahur. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersahurlah kerana sesungguhnya pada sahur itu ada keberkatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, mentakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur merupakan salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia juga bermanfaat untuk memendekkan waktu lapar dan menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah ketika berpuasa. Ketiga, menyegerakan berbuka. Orang yang berpuasa dan paling dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala ialah mereka yang menyegerakan berbuka puasa apabila sampai waktunya, kerana mereka mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keempat, disunatkan berbuka dengan kurma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengan rotab atau tamar, iaitu kurma kering. Sekiranya tiada, barulah baginda minum beberapa teguk air. Kelima, berdoa sebelum berbuka. Ini kerana sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, ketika saat berbuka ada doa yang tidak ditolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baiklah murid-murid, mari kita sama-sama membuat latih tubi membaca bacaan niat puasa. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okey, bagaimana murid-murid bacaan niat puasa tadi? Mudah kan? Sekarang, jom kita berlatih niat puasa dengan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Waitu sawma ghadin an adai fardhi ramadana hadhihi sanat
puasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah. Wah, seronok kan bila belajar sambil menyanyi? Sekarang kita lihat pula apakah hikmah bagi orang-orang yang berpuasa. Hikmah pertama, dari sudut rohani, dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan banyak melakukan amal ibadah. Memupuk sifat mahmudah seperti sabar, jujur, ikhlas dan bertimbang rasa. Mencegah diri dari pelbagai penyakit serta dapat merasai penderitaan orang lain yang susah dan tiada makanan. Hikmah kedua pula, dari sudut jasmani, dapat mendisiplinkan diri dengan mematuhi adab-adab sepanjang menjalani ibadah puasa. Mendidik diri mengawal hawa nafsu dengan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dapat merehatkan organ dalaman secara tidak langsung, kadar lemak dan tekanan darah dapat diturunkan ketika berpuasa. Baiklah, bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini ya murid-murid? Apa yang telah kita pelajari pada hari ini ialah mengenai pengertian puasa, syarat-syarat wajib puasa, syarat-syarat sah puasa, rukun puasa, sunat puasa dan juga hikmah puasa. Murid-murid boleh melayari laman sesawang berikut untuk menguji kefahaman tentang topik yang telah kita pelajari sebentar tadi. Sehingga kita bertemu lagi di topik akan datang. Salam sayang dari Ustazah Daha buat murid-murid semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.